Baik. Now, kalau kata, macam mana mekanisme tu kemudian kita akan umumkan. Cuma saya nak bagi tahu supaya tuan-tuan tak terkejut. Alamak, kita dah tak ada subsidi, mampulah kita mati. Tak. Okey, ada yang tanya tadi. Maksudnya transportation lepas ni tak ada subsidi, harga barang akan naik lah. Sebab tu saya kata ada mekanisme detail. Itu semua dah diperhatikan. Semua dah dilihat. Contohnya barang-barang yang melibatkan perkara-perkara tertentu akan diperhatikan. Ada orang kata, maksudnya inflasi akan naik lah disebabkan oleh perkara ni. Ya, jawapan mudah saya ya. Tetapi inflasi sekarang 1.8%. Dia akan naik, tetapi saya percaya dia tak akan lebih daripada 3%. OPR akan naik, most likely tak akan naik buat masa ini. Sebab inflasi itu masih dalam kawalan. Kenapa naik 3% kita kata? Sebab 2 ke 3% saya kata itu still manageable. Kerana dia ada shocked. Tetapi the moment cash itu masuk ke dalam akaun tuan-tuan nanti, kalau betul cash ataupun subsidi punya kad dan sebagainya, maka pada waktu itu kita akan dapat lihat penurunan pada harga. Kenapa ni semua nak buat benda ni? Okay. Yang pertama, kita kena faham dasar kerajaan Madani ni. Yang ni ramai orang tak faham ni. Kita kena faham dasarnya dulu. Kita sekarang tengok picisan. Kita nak buat rumah. Tapi kita duk tengok, duk parti, kenapalah dia buat tiang tu, dia guna material ni. Kita tengok tiang. Kita tak tengok rumah tu. Kalau rumah tu rumah kecil, mesti dia pakai kayu yang biasa. Tapi kalau dia nak buat agam, rumah yang besar, dia tak boleh pakai kayu yang biasa. Dia kena pakai konkrit yang mahal. Supaya rumah itu tahan. Nak buat KLCC tiang, dia tak sama macam nak buat rumah. Tapi orang yang biasa buat rumah, tiba-tiba dia tengok kerajaan nak buat tiang mahal, dia marah. Apa ni? Kita nak buat tempat tinggal je. Padahal ni dah buat KLCC contoh. Atau bangunan macam KLCC. So, lain. So, apakah yang kerajaan Madani ni nak buat? Salah satu dia ada 5. Tapi satu. Raise the ceiling, raise the floor. Saya tanya kawan saya tadi, korang faham tak apa maksud raise the ceiling, raise the floor? Tak faham lah, Is. Okay, aku terangkan apa maksud raise the ceiling, raise the floor. Now, kita nak tingkatkan pendapatan rakyat negara. Kita nak tingkatkan pendapatan negara kita, betul? Sekarang ini, sejak 20 tahun, pendapatan negara kita macam ni. Stagnan je. Kita tak ada pendapatan baru. Kita ada daripada chip, pelaburan-pelaburan ni, dia macam ni. Dia naik sikit, turun sikit, tapi dia macam ni. Pendapatan kita tidak berubah kerana kita tidak ada industri baru. And that is why, menjawab persoalan, kenapa gaji kita tak naik? Sebab pendapatan dia sedemikian, dia nak raise macam mana? Sebab kalau kita raise gaji, akhirnya kos meningkat, dia orang ni tak boleh tanggung dan dia boleh bankrupt atau dia lari negara lain. So, in order untuk raise the floor, which is gaji kita, dia kena raise the ceiling. Pendapatan bisnes-bisnes ni. So, bagaimana dia nak raise the ceiling? Pertama, kita kena kurangkan subsidi, bocor subsidi. Bukan kurang subsidi, tetapi kurangkan kebocoran subsidi supaya kita boleh laburkan perbezaan subsidi itu kepada perkara-perkara yang boleh meningkatkan pendapatan syarikat-syarikat. So, T20 kata, kami tak dapat apa-apa. Dengan penjimatan subsidi itu, kamu akan jadi lebih kaya. Kamu nak tak? Ini jawapan saya kepada golongan T20 yang mengadu pada saya. Aku buat bisnes, aku tak dapat apa. Now, kita kena tengok polisi kerajaan dengan penjimatan subsidi, dia akan invest ke dalam antaranya renewable energy. Tuan-tuan tahu, pelaburan baru-baru ini, 7 billion USD daripada Jerman. Kerana apa? Renewable energy. Ada satu pelaburan baru. Saya tak nak announce lagi, tuan-tuan. Saya tak nak announce, tetapi satu pelaburan baru yang masuk ke dalam negara kita. Ni big. Tuan-tuan, kalau saya sebut, tuan-tuan semua akan tahu. Mustahil tuan-tuan tak tahu company ni. Tapi saya nak kata, dia akan masuk dalam negara kita atas satu sebab. Iaitu kita commit kepada renewable energy, green energy. Kita commit kepada itu sebab itu dia nak masuk dalam negara kita. Nantilah kita tunggu dia announce. But, macam mana kita nak invest dalam renewable energy, satu industri baru, kalau sekiranya kita tak ada dana dan wang untuk kita nak invest dalam perkara itu. Kerana kita habiskan kepada, kita nak letak subsidi yang akhirnya bocor pun. Majoriti rakyat tak dapat pun. So, dalam keadaan ini, polisi kerajaan Madani ini, raise the ceiling, raise the floor. So, bila kita dapat raise the ceiling kerana kita jumpa pendapatan baru, maka floor gaji kita boleh naik. Di situlah nanti inflasi naik 3% pun kita tak terasa kerana gaji kita sudah mula meningkat. And that is why saya nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, galakkan anak-anak tuan-tuan dan perempuan sekarang ini venture into security system.
Kan security system, maksudnya yang melibatkan IT ni, security system, digital marketing, digital content. Galakkan diorang dalam data analytic. Ini industri-industri yang akan berkembang for the next 5 to 10 years. 10 tahun lagi. Bukan 10 tahun, sekarang dah ada dah. Sebab benda ni semua marketable to the world, bukan setakat Malaysia. Saya ulang, mana-mana anak yang ambil SPM atau bakal ambil SPM nanti, fokuskan diorang kepada computer science, computer engineering. Computer engineering, software engineering, coding. Orang kata koder akan habis, akan hancur sebab kerana apa, dah ada AI. Tak. Saya kata buat masa ini koder still diperlukan, sangat diperlukan. Itu yang pertama. Kedua, sistem security, IT security yang melibatkan security ni lah, termasuk digital security dan sewaktu dengannya. Yang ketiga, melibatkan digital content. Yang keempat, tuan-tuan boleh tengok dalam data analitik, terutama analisa-analisa. Sebab itu, padu boleh jadi accurate. Kerana apa? Kerana data yang mereka ada itu boleh digunakan. Data yang mereka ada itu boleh digunakan untuk membuat analisa. Kenapa kerajaan perlukan data yang dynamic ni? Kita tengok tadi apa orang kata, statistik punya KP mengatakan dia perlukan data. Kenapa diperlukan data yang dynamic? Tuan-tuan, daripada data ini baru kita boleh buat analisa, baru kita boleh buat keputusan. Data itu akan membawa satu corak itu membawa kepada satu keputusan. Satu keputusan ini akan menentukan behavior. The more data we have, the more accuracy. Lebih accurate kita boleh apa orang kata, buat keputusan kita. Okay. Sekejap Okay, saya nak baca satu berita ni. Kenapa? Sebab saya nak explain benda ni, tuan-tuan. Benda ni sangat penting. Terutama bagi siapa yang dalam IT, dalam data ni dia faham. Especially data driven. One of my company punya forte is actually juga dalam data. Cuma saya tak pernah reveal pada tuan-tuan lah kan. Kami juga terlibat dalam data secara langsung atau now. Ni dalam NST hari ni. Padu now have enough data for government to decide who gets subsidy. The current data collected by the central database by now should have sufficient for the government to decide on who can receive the subsidy. Siapa yang layak untuk mendapat subsidi. It would given the government enough information with a minimum threshold income to make the decision. Economist Professor Dr. Geoffrey Williams said that even though the current registration rate is around 30%, the number is actually very good given that it has covered around 50% of Malaysian adults in just a short time. There are around 30 million Malaysian and 20 million over 18 years old. Alright. If 10 million have registered by March, this will be half of the adult population. We can understand if high-income people do not register because they feel they will not benefit. So if you remove the top 20, the target would be 16 million. So, if we include everyone who have 50% sign-up rate, excluding the rich, then it is 62.5%. This is very good in just 3 months. 3 bulan kita dah dapat data ni. Now, isu dia. Kenapa kalau kerajaan Najib, Mahathir, masuk Muhyiddin Yassin, Manuk Ismail Sabri, semua diorang berfikir tentang macam mana nak mansuhkan subsidi. Kenapa mereka tak boleh buat Sebab dia tak ada dua perkara. Dua perkara dia tak ada. Yang pertama, mereka tidak ada mekanisme. Macam mana mereka nak buat? Mereka tak ada mekanisme. And that's why masuk perkara kedua. Sebab itu mereka tak nak hapuskan. Kedua, kena ada willingness, political will untuk nak hapus, apungkan. Tetapi mereka tak boleh apungkan politik kan? Sebab kalau mereka apungkan macam Najib buat pada PRU, sebelum PRU ke-14 dahulu, itu antara sebab kenapa dia kalah. GST itu satu hal. Tetapi minyak tanpa subsidi. RM3, RM2, ingat tak tuan-tuan? Masa tu RM2 lebih lah. Minyak RM2 lebih pada masa itu. RM3, tekan nak RM3, RM2.80. Yalah, RM2.80. Naik RM2.80. Menyebabkan rakyat marah. Sebab tak ada mekanisme. Baik, dia hapuskan. Habis tu, semua tak dapat subsidi. Tuan-tuan ingat kenapa Najib hapuskan pada masa tu? Bukan masalah 1MDB. Sebab dia sedar bahawa kerajaan tak mampu lagi nak tanggung subsidi. Di samping 1MDB lah. Ada kebocoran kat situ. Tapi itu antara sebab utamanya. And that's why dengan data. Kenapa data ni penting tuan-tuan?
data tu nanti yang akan really, apa orang kata, secara accuratenya predict behavior kita, predict pemikiran kita. Tuan-tuan perasan tak iklan dalam semua social media? Perasan tak? Iklan tu kena dekat kita. Bukan iklan tu kena dekat kita. Sebab itu kenapa bila kita register social media, dia akan tanya tarikh lahir kita, jantina kita, lokasi kita di mana. Perasan tak dia kata, please allow location. Bukan dia allow location, oh saya sekarang di Kajang, saya sekarang di Sarawak. Bukan dia nak allow tu. Sebenarnya dia boleh tahu dan detect tuan-tuan berada dekat mana. Dekat situ dia boleh targetkan marketing. And that's why kenapa lelaki Iswardi, lelaki umur 47 tahun kan, orang Sarawak, okey, kalau 47 ni dia akan ada sakit pinggang, okey, iklan ubat sakit pinggang. Dia mesti takut selalu pening kepala sebab dia selalu online, mesti online pukul 12, pukul 1, pukul 2 mesti masih online. Okey, dia selalu pening kepala, iklan sakit kepala. Saya ada masa untuk sakit kepala, dia ni mesti dah ada sakit lutut ni. Okey, iklan sakit lutut. So dia dah tahu, dia dah dipanggil profiling kita. Dia dah profilekan kita. Macam mana dia boleh profilekan kita? Data. Data itu dia tengok behavior kita. Kalau tonton scroll TikTok, dia boleh nampak behavior kita. Dia tengok kita ni suka tengok perempuan berjoget, dia keluar iklan video-video perempuan berjoget. Dia keluar pula iklan-iklan berkenaan dengan perkara itu. Kalau budak-budak muda, tak percaya, tonton ambil anak-anak tonton punya TikTok, tonton ambil tonton punya TikTok. Comparekan iklan yang keluar tu. Iklan anak-anak tonton berbeza dengan iklan tuan-tuan yang umur 45 ke atas ni. Betul tak? Tak percaya buat. Why? Data. Data tuan-tuan. So daripada situ, data itulah yang membawa kepada akurasi kita nak menentukan. Data inilah, mekanisme inilah yang Perdana Menteri sebelum ini tak ada. Kita sudah ada. Dan ini bukan setakat akan membantu kerajaan supaya tak bocor dia punya subsidi. Selepas ini, kalau Thailand nak beli, Indonesia nak beli, Brunei nak beli minyak, kita belilah. Tapi dia beli pada harga sebenar. So, dia menambah lagi pendapatan stesen-stesen minyak di negara kita. Belilah. Kan? Kau nak beli berapa tangki pun kau belilah. Tak ada hal. Tapi, maksudnya, kita selamat daripada segi subsidi. Pelancong datang daripada negara luar. Jutaan orang pakai kenderaan, pakai kereta sewa dan sebagainya. Dia nak isi minyak, easy. Tapi harga tanpa subsidi lah. Right? Habis kat situ.